Kembali dalam buletin awal ini. Dalam keadaan sekarang ini banyak perkara perlu kita lihat terutamanya dalam memperkukuhkan sistem penjagaan kesihatan awam Malaysia dan juga meningkatkan tahap kesiapsiagaan industri berkaitan untuk keluar dari pandemik ke tahap endemik dan juga bersedia dengan sebarang kemungkinan berhadapan dengan pandemik baharu pada masa hadapan. Jadi bersama saya ketika ini Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk merupakan pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi polisi dan juga pengurusan kesihatan dan juga perkara lanjut untuk kita bincangkan Datuk bagaimana untuk kita meningkatkan sistem ketahanan kesihatan kita di Malaysia buat masa ini selepas vaksin menunjukkan perkembangan yang positif dan Lembah Kelang turun beralih ke fasa yang kedua. Situasi dan juga keadaan ini bagaimana untuk kita memperhebatkan lagi daya ketahanan sistem kesihatan kita untuk beralih ke fasa-fasa berikutnya, Datuk. Ya, terima kasih. Jadi dalam sekitar 3 bulan yang lalu kita lihat bahawa aktiviti yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan liputan kepada vaksinasi terutama sekali di kawasan Lembah Kelang membuahkan hasil yang begitu positif. Sekarang kita mempunyai coverage lebih daripada 30% daripada penduduk di Lembah Kelang yang mendapat vaksin dan kita lihat bilangan kes sudah pun mula menurun dan kita mungkin dalam persediaan untuk beralih kepada fasa endemik selepas daripada kita bergelut hampir 2 tahun dengan dalam fasa pandemik ini. Jadi apabila kita beralih kepada fasa seterusnya, ini bermakna sistem kesihatan yang terpaksa kita lakukan berbagai-bagai perubahan untuk mencegah dan juga menangani masalah pandemik ini harus kembali kepada fasa sebelumnya, sebelum daripada pandemik. Dan kita harus lihat bahawa salah satu usaha yang kita lakukan dahulu sebelum daripada pandemik ini adalah usaha untuk mencapai, pertama sekali kita panggil sebagai universal health coverage ataupun liputan sejagat. Dan yang kedua adalah usaha untuk mencapai salah satu daripada objektif di dalam SDG ataupun Sustainable Development Goal nombor 3. Pada situ ada aktiviti-aktiviti berkaitan dengan meningkatkan sistem kesihatan bagi memastikan bahawa rakyat dapat menerima perkhidmatan dengan sebaik mungkin dan juga mengawal penyakit-penyakit yang tidak berjangkit dan juga penyakit-penyakit yang baru muncul seperti COVID-19 ini. Jadi dari segi sistem kesihatan, apa yang perlu kita lakukan sekarang jelas dapat dilihat ini diperlukan semasa wabak daripada pandemik COVID-19 ini, iaitu sistem perkhidmatan kesihatan pencegahan. Ini harus diberikan keutamaan kerana kita pasti bahawa kalau sistem perkhidmatan kesihatan pencegahan atau preventif ini tidak diberikan tumpuan, sukar bagi kita untuk menghadapi wabak-wabak ataupun pandemik pada masa hadapan. Berkaitan dengan itu, jadi salah satu perkara yang harus kita berikan tumpuan adalah menyediakan dana yang lebih tinggi untuk aktiviti-aktiviti pencegahan. Dan ini kita harus terjemahkan kepada apa yang berlaku di lapangan. Kalau kita lihat bajet daripada kementerian cuma sekitar 30% saja diberikan peruntukan atau digunakan untuk perkhidmatan pencegahan ini. Ini harus ditingkatkan. Bagi saya sekurang-kurangnya 50% daripadanya harus kita tingkatkan. Kemudian sistem kesihatan kita yang ada sekarang juga jelas menunjukkan bahawa Kementerian Kesihatan sendiri sebagai satu agensi tidak mungkin dapat menangani masalah-masalah pandemik yang akan kita hadapi, mungkin kita akan hadapi pada masa hadapan. Jadi kerjasama dengan di luar sektor kesihatan harus kita pertingkatkan dan ini harus kita perkuatkan. Multi-sectoral approach sangat-sangat kita perlukan dan ini sudah ditunjukkan bahawa kalau ini lemah maka susah bagi kita untuk menghadapi apa-apa pandemik pada masa hadapan. Kemudian kekurangan dari segi kaki tangan kesihatan, iaitu terutama sekali kaki tangan kesihatan yang terlatih dalam mengawal penyakit berjangkit dan juga mengendalikan perkhidmatan preventif, termasuklah perkhidmatan yang diberikan di pusat-pusat kesihatan dan juga di pejabat-pejabat kesihatan daerah. Ini harus kita pertingkatkan supaya kapasiti kaki tangan ini sentiasa up to date dan juga mereka dapat memberikan perkhidmatan menggunakan kaedah-kaedah dan pencegahan yang lebih moden, menggunakan maklumat-maklumat yang terkini bagi kita dapat bersiap sedia
kalau sekiranya berlaku pandemik ini pada masa hadapan. Kemudian satu lagi komponen penting perkhidmatan kesihatan yang perlu kita pertingkatkan sekarang adalah perkhidmatan kesihatan mental. Kita lihat bahawa kesan daripada COVID-19 ini dengan hampir 2 juta penduduk Malaysia menghadapi masalah mendapat COVID-19 ini, mungkin pada masa hadapan mereka akan menghadapi masalah apa yang kita sebut sebagai long COVID dan kebanyakannya adalah berkaitan dengan masalah mental. Ini juga ada kaitan rapat dengan masalah sosioekonomi. Jadi kesihatan mental, perkhidmatan kesihatan mental harus diperkukuhkan dan kita mesti menyediakan satu kaedah yang mudah untuk ahli masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Jadi dari segi sistem kesihatan dan juga komponen-komponen kesihatan yang sedia ada harus kita perkukuhkan bagi menyediakan sistem perkhidmatan yang boleh bertahan dengan sekiranya berlaku sebarang wabak ataupun pandemik yang lain pada masa hadapan. Datuk, secara ringkas Datuk, berkaitan dengan pandemik kepada endemik, dan ini adalah sesuatu kenyataan yang mungkin sukar untuk kita depani, tetapi itu adalah hakikat yang sebenar. Jika bentuk mutasi dan juga kehadiran varian baharu selepas ini, jumlah jangkitan masih lagi tinggi dan seluruh dunia khususnya. Bagaimana untuk kita bersedia mengubah cara hidup dan juga pemikiran kita terhadap endemik ini? Secara ringkas Datuk. Ya, jadi ada 2 peringkat di sini, di peringkat kementerian dan juga penduduk rakyat Malahim keseluruhannya. Pertama sekali rakyat kita harus bersedia untuk mengikut SOP yang disediakan, terutama sekali bagi memastikan bahawa apabila mereka sudah menerima vaksin mereka tidak leka tetapi mengikuti misalnya penjarakan fizikal dan sebagainya itu diteruskan bagi mengurangkan risiko pada masa hadapan. Pada masa yang sama di peringkat Kementerian Kesihatan, apabila kita beralih kepada pandemik, sistem surveillance harus diperkukuhkan dan juga informasi kesihatan atau maklumat kesihatan yang dikumpulkan itu harus transparan. Ini adalah supaya ahli-ahli masyarakat dapat lebih percaya kepada data-data yang kita edarkan. Dan harus kita ingat bahawa tidak mungkin kita akan menurunkan bilangan kes dengan mendadak dalam masa yang terdekat ini kerana infeksi ini akan terus berada sebagai suatu daripada infeksi yang endemik, tetapi kebanyakan daripada kes adalah merupakan kes dalam kategori 1 dan juga kategori 2. Ini merupakan kes-kes yang ringan dan mudah untuk ditangani, tetapi yang mana yang penduduk atau rakyat dan juga ahli masyarakat yang mempunyai risiko tinggi, mereka ini harus diberikan akses yang mudah apabila mereka memerlukan perkhidmatan kesihatan. Yeah. Jadi itulah yang harus kita lakukan apabila kita beralih kepada fasa endemik. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ekonomi Polisi dan juga Pengurusan Kesihatan.